Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Biti dan sahabat-sahabat sekalian. Saya Siti Azhar binti Bohari dari kumpulan 1 dan rakan-rakan ingin membentangkan tajuk yang berkaitan aspirasi murid. Pertama sekali saya ingin perkenalkan apakah itu aspirasi. Mengikut Kamus Dewan edisi keempat, aspirasi adalah keinginan yang kuat atau cita-cita. Manakala, apakah itu aspirasi murid? Aspirasi murid ini adalah kesinambungan daripada kewujudan aspirasi sistem. Sebelum wujudnya aspirasi murid, aspirasi sistem telah diwujudkan. Selain itu, aspirasi murid diwujudkan untuk memastikan kualiti yang perlu ada pada setiap murid, di mana ia mementingkan kemenjadian murid. Aspirasi murid juga adalah sebagai pembangunan murid yang holistik dari segi jeris. Selain itu, aspirasi murid ini ditekankan untuk mendukung falsafah pendidikan kebangsaan untuk murid. Ini adalah isi kandungan. Terdapat 8 isi kandungan di dalam slide PowerPoint kami. Aspirasi murid. Terdapat 6 hasrat yang terkandung di dalam aspirasi murid ini, iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dui bahasa, etika dan kerohanian, dan identiti nasional. Pengetahuan. Apakah itu pengetahuan? Mengikut Kamus Dewan edisi kedua, pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui atau dipelajari tentang sesuatu ilmu. Konsep menurut Act PPPM 2013-2025. Setiap murid memiliki keupayaan literasi dan numerasi sepenuhnya. Murid mestilah menguasai mata pelajaran teras seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains dan juga sejarah. Murid juga digalakkan untuk mendapatkan maklumat dan pengetahuan dalam bidang lain seperti pendidikan seni, muzik dan juga sukan, di mana ia dapat meningkatkan pengetahuan murid-murid. Selain itu, murid-murid juga mempunyai kemahiran untuk mengaplikasikan pengetahuan ini dalam situasi harian mereka. Menurut KPM dalam PPPM 2013-2025, apakah itu literasi dan numerasi? Literasi ialah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi semasa membaca dan menulis. Manakala numerasi pula adalah keupayaan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik dalam kehidupan seharian. Bernama 2019 menyatakan pencapaian program Linus bagi literasi adalah 99.84%, manakala numerasi pula 99.92% yang dikuasai oleh murid-murid. Ini adalah taksonomi Bloom yang dikelolakan oleh Anderson dan Cradwell pada 2001. Mereka menyatakan bahawa pengetahuan berada di peringkat yang paling bawah kerana pengetahuan paling asas perlu ada pada setiap murid. Yang kedua, pengetahuan penting bagi melahirkan pelajar pintar dan meningkatkan prestasi dalam pelajaran serta melahirkan masyarakat negara berintelektual yang berdaya saing. Apakah isu ataupun masalah yang akan dihadapi jika pengetahuan murid lemah? Menurut Adila, pada tahun 2017, penguasaan pembacaan dan pencapaian murid di dalam bahasa Inggeris dipengaruhi oleh faktor keluarga, di mana faktor keluarga ini sangat memberi pengaruh terhadap pencapaian pelajar, di mana minat keluarga pada sesuatu bahasa tersebut. Seperti mana yang kita tahu, Linus telah dilaksanakan pada tahun 2010, tetapi pada tahun 2019 program Linus tidak diteruskan. Oleh itu, pertambahan bilangan murid yang tidak boleh membaca meningkat. Apabila Linus tidak diteruskan, pendekatan sokongan yang dikendalikan di peringkat sekolah yang dilihat tidak seragam dan kurang berkesan, yang dinyatakan oleh Cahaya Abdul Manan 2019. Ibu bapa juga kurang pengetahuan tentang sistem pendidikan menurut Martina Rabai, Anak Lee et al. Pada tahun 2012. Oleh itu, apakah kesan ataupun implikasinya? Yang pertama, kurangnya kefahaman yang berkaitan dengan tingkah laku seseorang individu dalam mengaplikasikan ilmu dalam kehidupannya.
Kesan literasi ke atas keupayaan seseorang pelajar untuk berfikir dari segi kekurangan pengetahuan dalam diri membawa kepada pencapaian rendah dalam akademik murid-murid. Baiklah, apakah cabaran? Yang pertama, kesukaran mencapai standard penguasaan kemahiran asas seperti membaca, menulis, mengeja dan mengira menurut Cahaya Abdul Manan 2019. Selain itu, perbezaan latar belakang sosioekonomi, status ingenius, lokasi geografi serta sikap murid yang memberi peranan. Apakah cadangan pula? Baiklah, sekolah dan juga pentadbir sebagai pendidik ataupun guru perlu menguasai pembelajaran abad ke-21 bagi membentuk murid menguasai kemahiran 4C, communication, collaboration, critical thinking dan creativity menurut Martina Rabai Anak Lee et al. Pada tahun 2012 dan disokong oleh Ainul Zamri dan Wan Munah pada tahun 2017. Selain itu, pihak sekolah juga boleh menggunakan sumber dari luar bilik darjah, contohnya seperti rakan sebaya, komuniti setempat dan juga dunia luar melalui talian internet. Pihak sekolah juga boleh menganjurkan program Jom Membaca, Jom Mengira atau sebagainya untuk meningkatkan pengetahuan murid-murid. Bagi pihak KPM, JPN dan PPD juga boleh menganjurkan program ataupun latihan peningkatan tahap kompetensi guru menurut Mazano et al. Pada tahun 2005. Guru juga perlu mengoptimumkan penggunaan sumber yang ada seperti membina BBM yang menarik minat murid. Di situ dapat meningkatkan pengetahuan murid-murid. Guru juga perlu melaksanakan pendekatan pembelajaran terbeza, iaitu guru boleh mengajar mengikut aras murid-murid dan situasi murid-murid tersebut. Peranan ibu bapa dan juga murid, iaitu pembacaan murid perlu ditingkatkan. Ibu bapa memainkan peranan untuk memupuk budaya membaca di mana ia sangat memberi kesan terhadap literasi pelajar menurut Cahaya Abdul Manan 2019. Ini adalah mini kajian saya berwasap dengan Encik Danish bin Faizal, guru SK Sri Anggrek, di mana saya menyatakan apakah pendapat Cikgu Danish tentang aspirasi pengetahuan dalam PPPM. Jadi beliau menyatakan bahawa terdapat lagi ramai murid yang tidak menguasai kemahiran membaca dan mengira, iaitu literasi dan numerasi, sama ada di bandar dan di luar bandar. Pihak sekolah memang wajib ambil tindakan yang wajar. Ada juga murid yang mempunyai masalah tidak boleh mengira, ramai yang lemah. Di mana di sekolah SK Sri Anggrek masih lagi terdapat murid yang tidak menguasai literasi dan numerasi. Baiklah, ini adalah keratan akhbar. Yang pertama, keratan akhbar yang berkaitan dengan kepentingan literasi dan numerasi pada awal usia muda. Yang kedua, pelbagai pendekatan meningkatkan pengetahuan murid. Akhbar tersebut membincangkan tentang murid-murid yang kurang upaya seperti pendidikan khas juga perlu diterapkan dengan ilmu pengetahuan. Akhbar yang ketiga pula berkaitan dengan aktiviti sukan, di mana aktiviti sukan ini dapat mengembangkan pengetahuan murid. Sekian, terima kasih. Hasrat kedua dalam aspirasi murid ialah kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir merupakan satu agenda sistem pendidikan di Malaysia. Ia termaktub dalam falsafah pendidikan negara dan ia sangat diutamakan dalam kurikulum pembelajaran abad ke-21. Menerusi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025, kemahiran berfikir adalah salah satu daripada 6 ciri utama yang menjadi aspirasi Kementerian Pendidikan Malaysia yang perlu ada pada setiap murid untuk bersaing ke peringkat global. Kemahiran berfikir ini dikategorikan kepada dua peringkat, iaitu kemahiran berfikir aras rendah ataupun kebar dan kemahiran berfikir aras tinggi ataupun kebat. Kebat merupakan kesinambungan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, iaitu KBKK, yang memfokuskan aspek menilai, menganalisis, meneroka dan mencipta. Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan menilai sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah. Manakala kemahiran berfikir kreatif pula adalah kemampuan untuk menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai dengan menggunakan imajinasi secara asli serta berfikir tidak mengikut kelaziman. Kebat boleh diterapkan melalui pembelajaran berpusatkan murid melalui aktiviti penerokaan, penyelidikan dan
pembelajaran berasaskan projek, yang mana guru hanya berperanan sebagai pemudah cara. Kemahiran berfikir adalah keupayaan murid untuk menggunakan minda mereka menghadapi sesuatu situasi dan membuat keputusan melalui penaklukan. Murid yang menguasai kemahiran abad ke-21 ini mampu melahirkan generasi yang mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam situasi yang baharu dan mampu bersaing di peringkat global. Seiring dengan keperluan pendidikan era globalisasi, setiap murid perlu menguasai pelbagai kemahiran berfikir. Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang kurang diberi penekanan kemahiran berfikir akan menyebabkan murid kurang berupaya untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan berfikir secara kreatif dalam kehidupan seharian. Soalan yang berelemenkan kebat adalah soalan yang boleh menggalakkan pembelajaran di mana murid-murid perlu mengaplikasikan, menganalisis, mensintesis dan menilai sesuatu maklumat selain daripada hanya menghafal maklumat. Hal ini disokong dengan semakan hierarki taksonomi Bloom's 2001 iaitu peringkat mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta dikategorikan sebagai kebat, manakala mengingat dan memahami adalah kebar. Beberapa isu telah dikenal pasti dalam kemahiran berfikir ini. Yang pertama, kemahiran guru. Yang kedua, kesediaan murid. Dan yang ketiga, instrumen pentaksiran. Perkara ini dinyatakan oleh Lembaga Peperiksaan pada 2013. Implikasi yang terjadi daripada isu ini ialah yang pertama, tahap kemahiran guru melaksanakan kebat dalam PDP masih pada tahap sederhana. Perkara ini dinyatakan oleh Muhammad Talha dan Muhammad Aderi pada tahun 2018, Nur Hawa Hanis dan Ghazali pada tahun 2018. Implikasi yang kedua ialah tahap penguasaan kebat murid masih pada tahap rendah. Perkara ini dinyatakan oleh Siti Nurliana 2015, Suhana dan Zanatun pada tahun 2015 serta Nashimah pada tahun 2016. Implikasi yang ketiga ialah peperiksaan dan bentuk pentaksiran sedia ada perlu dirombak. Perkara ini dinyatakan oleh Lembaga Peperiksaan pada tahun 2014. Cabaran yang berlaku ialah yang pertama, pengajaran guru yang perlu menekankan kebat dalam proses PDP. Perkara ini dinyatakan oleh Tuan Rahayu et al. Pada 2017, Suhaimi dan Razali pada 2014. Cabaran yang kedua ialah pengetahuan, sikap dan kesediaan murid. Perkara ini dinyatakan oleh Tuan Rahayu et al. Pada 2017. Cabaran yang ketiga ialah tempoh singkat pelaksanaan soalan berbentuk kebat dan soalan berbentuk kebat mula diperkenalkan. Perkara ini dinyatakan oleh Lembaga Peperiksaan pada 2014. Elemen kebat menjadi keutamaan dalam soalan peperiksaan awam. Perkara ini pula dinyatakan oleh Noras Mahani et al. Pada 2015. Cadangan penyelesaian bagi isu dalam kemahiran berfikir ini kami kategorikan kepada 4 bahagian. Yang pertama ialah murid. Murid perlu menyedari kepentingan kebat. Perkara ini dinyatakan oleh Tuan Rahayu et al. Pada 2017. Yang kedua, murid perlu sedia ubah sikap ke arah lebih positif. Perkara ini dinyatakan oleh Siti Nurliana pada tahun 2015 dan Tuan Rahayu et al. Pada 2017. Yang ketiga, murid perlu mengambil bahagian semasa sesi soal jawab dalam bilik darjah. Perkara ini dinyatakan oleh Tuan Rahayu et al. Pada tahun 2017. Kategori yang kedua ialah guru. Guru perlu merancang aktiviti bermakna dan mendedahkan teknik penyoalan ke arah kebat kepada murid semasa proses PDP dilaksanakan. Yang kedua, penggunaan bahan bantu yang berkesan, contohnya I-Think, dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga, guru perlu mahir dan bijak melatih murid menghubungkaitkan konsep pembelajaran dahulu dengan kehidupan sebenar. Ketiga-tiga perkara ini dinyatakan oleh Tuan Rahayu et al. Pada tahun 2017. Kategori yang ketiga, pentadbir dan pihak sekolah perlu melaksanakan bengkel kaedah terbaik dalam meningkatkan pengetahuan berunsurkan kebat, pedagogi, pembinaan item dan pentaksiran yang boleh digunakan oleh guru semasa proses PDP dilaksanakan. Perkara ini dinyatakan oleh Tuan Rahayu et al. Pada tahun 2017.
Kategori yang keempat pula adalah peringkat KPM, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah perlu merancang program latihan yang dapat meningkatkan pengetahuan guru. Perkara ini dinyatakan oleh Muhammad Talha dan Muhammad Aderi pada tahun 2018. Secara keseluruhannya, seorang guru perlu memiliki ilmu pedagogi yang amat baik untuk memastikan sesi pengajaran dan pembelajaran bermakna. Persembahan item kebat mesti dalam bentuk yang menarik seperti peta minda, peta konsep untuk menggalakkan minat murid supaya membudayakan kebat ketika pengajaran dan pembelajaran berlaku. Selain itu, murid perlu dibiasakan dengan pelbagai item kebat semasa pentaksiran dilaksanakan di sekolah supaya murid dapat memahami kebat dan cuba menjawab item kebat semasa peperiksaan. Terdapat beberapa kenyataan media dan pandangan berkenaan kemahiran berfikir. Yang pertama, berita harian 8 Disember 2020 yang ditulis oleh Faris Fuad melaporkan TIMSS 2019, Malaysia catat skor aras tertinggi dalam matematik apabila seorang pelajar tingkatan 2 julung kalinya memperoleh skor melebihi 700 dalam subjek matematik. Yang kedua, Astro Awani 8 November 2017, kelemahan guru punca 60% sekolah hadapi masalah kebat. Perkara ini dinyatakan oleh Timbalan Menteri Pendidikan pada masa itu iaitu Datuk P. Kamalanaden yang menyatakan penerimaan guru dan pemahaman guru antara punca 160 buah sekolah berada di bawah tahap baik dan cemerlang. Ini hasil pemeriksaan penarafan amalan terbaik kemahiran berfikir aras tinggi ataupun kebat. Yang ketiga, Berita Harian 2 Disember 2014, soalan berbentuk kebat mula diperkenalkan dalam pentaksiran tingkatan 3. Perkara ini dinyatakan oleh Lembaga Peperiksaan pada tahun 2014. Beberapa pandangan berkenaan kemahiran berfikir juga telah didapatkan daripada ahli-ahli akademik. Yang pertama, Encik Muhammad Hasri, SIC Plus Sains Sosial yang juga merupakan penyaras pentaksiran bilik darjah daerah Kelang, Dr. Nurhayati binti Ramlan, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Idris Shah Kelang dan Puan Rubiatun, Pegawai Bahasa yang juga merupakan penyaras program pemulihan khas di Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Ketiga-tiga pandangan menyatakan bahawa kefahaman dan kemahiran guru sangat penting dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kerana guru perlu melatih murid-murid ke arah pemikiran aras tinggi. Menurut Liana 2015, penekanan kebat dalam proses pengajaran dan pembelajaran tidak boleh diabaikan kerana ia memberi impak ke atas pembelajaran murid dan seterusnya kualiti produk sesebuah sekolah. Aspirasi murid seterusnya ialah kemahiran memimpin. Sekolah adalah medan yang terbaik untuk memupuk kepimpinan dan semangat berpasukan dalam kalangan pelajar. Secara umumnya, kemahiran ini merujuk kepada kemampuan untuk mempengaruhi murid-murid yang lain supaya menerima cadangan, idea untuk mencapai satu matlamat. Contoh kemahiran memimpin dapat disemai melalui penglibatan murid sebagai pemimpin dalam persatuan, kelab sukan dan badan beruniform. Kepimpinan merupakan satu proses di mana individu mempengaruhi sekumpulan orang bagi mencapai matlamat yang sama. Salim 2015. Manakala dalam dialog nasional pula, kepentingan memupuk kepimpinan dan keupayaan bekerja secara berkesan dalam satu pasukan bagi setiap murid sering dibangkitkan. Di dalam konteks sistem pendidikan, kepimpinan merangkumi 4 dimensi. Yang pertama, kemahiran berkomunikasi dengan berkesan. Kedua, berdaya tahan. Ketiga, keusahawanan. Dan yang keempat, kecerdasan emosi. Pertama, kita pergi kepada isu. Ada 3 isu yang kami tekankan di sini. Yang pertama, graduan sukar mendapat kerja, berita harian online. Yang kedua, sejauh mana pelaksanaan PBS di kalangan guru dan pelaksanaan PAK21 di dalam bilik darjah. Nur Azlin dan Siti Rohaimah 2019 dan Radin 2008. Yang ketiga, penerapan nilai kepimpinan dalam diri murid di peringkat sekolah agak kurang. Seterusnya kita lihat pada implikasi. Yang pertama, ramai graduan menganggur kerana kurangnya daya kepimpinan dalam diri. Dan kedua, murid kurang keyakinan diri dalam memimpin. Dan akhir sekali kita lihat cabaran penggunaan gadget yang semakin meluas. Yang kedua, kekangan sumber kewangan. Dan ketiga, kerjasama daripada ibu bapa.
Semuanya bermula daripada rumah. Di sini terdapat beberapa cadangan penyelesaian. Pertama, untuk pihak sekolah. Pihak sekolah boleh membuat aktiviti yang boleh meningkatkan kemahiran memimpin. Contohnya, aktiviti kurikulum. Kedua, di peringkat guru, guru perlu mempunyai ciri sosial yang berkualiti dan memainkan peranan dalam melaksanakan PBS dan PAK 21 secara berkesan. Ketiga, daripada peringkat ibu bapa harus memberi ruang dan peluang untuk anak-anak. Dan seterusnya, di peringkat terakhir, KPM, JPN dan PPD, aktiviti yang berkaitan kepimpinan kepada murid, dan keduanya program dan kursus kepada guru. Di sini saya sertakan beberapa bacaan saya, contoh artikel berkenaan aspirasi murid tentang kemahiran memimpin. Aspirasi seterusnya adalah kemahiran dui bahasa. Mengikut Kamus Dewan edisi keempat, kemahiran dui bahasa bermaksud pemakaian dua bahasa ataupun kefasihan bertutur dalam dua bahasa oleh seseorang atau sesuatu masyarakat. Melalui aspirasi ini, semua murid diharapkan dapat menguasai bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Mereka juga digalakkan untuk belajar sekurang-kurangnya 3 bahasa. Melalui aspirasi ini juga diharapkan dapat membentuk identiti nasional yang merupakan aspirasi ke-6. Antara isu di dalam aspirasi ini adalah penguasaan bahasa murid dalam kemahiran bertutur dan menulis adalah lemah bagi kedua-dua bahasa, bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Noor Hijrah et al. 2019. Dan penguasaan bahasa Inggeris guru dalam melaksanakan dual language program berada di tahap sederhana. Ismail dan Muhammad Yusof 2020, Noor Hisham et al. 2018. Antara implikasi yang wujud akibat isu tersebut adalah kegagalan memupuk jati diri dan identiti nasional di dalam diri murid. Nora Azian dan Fazila 2018 dan kesukaran mendapat pekerjaan di syarikat antarabangsa. Maharam Mamat 2016. Antara cabaran dalam mencapai aspirasi kemahiran dui bahasa adalah tentangan masyarakat iaitu ibu bapa dan NGO terhadap pelaksanaan DLP dan kesediaan guru serta murid dalam pelaksanaan DLP. Antara cadangan dan penyelesaian yang boleh dilaksanakan adalah Jerayawara menerangkan tentang kepentingan kemahiran dui bahasa kepada masyarakat, program latihan peningkatan kompetensi dan kemahiran dui bahasa kepada guru bukan option dan guru sains matematik, pelaksanaan program sokongan meningkatkan kemahiran dui bahasa di luar bilik darjah dan sokongan ibu bapa serta komuniti dalam pelaksanaan program di peringkat sekolah. Berikut adalah beberapa keratan akhbar berkenaan aspirasi kemahiran dui bahasa. Seterusnya, kita akan melihat hasrat kelima dalam aspirasi murid iaitu etika dan kerohanian. Terlebih dahulu, mari kita mengenali definisi atau konsep etika dan kerohanian. Menurut Hasan dan rakan-rakan 2020, etika dapat didefinisikan sebagai suatu set peraturan kehidupan manusia yang menjadi asas dan panduan dalam menjalani kehidupan berprinsip dan mengikut peraturan yang betul. Manakala definisi kerohanian, menurut Syamila dan Cik Zarina 2020, ia merangkumi roh, nafsu, akal dan jiwa yang perlu dididik dan diasuh serta dipupuk dengan baik. Manakala definisi etika dan kerohanian dalam konteks pendidikan sebagaimana yang dinyatakan dalam PPPM ialah menyelesaikan konflik secara harmoni, bijak membuat pertimbangan, berpegang kepada prinsip ketika berada dalam situasi yang kritikal dan berani melakukan sesuatu yang betul. Di bawah hasrat etika dan kerohanian, isu yang telah dikenal pasti ialah masalah disiplin yang berlaku dalam kalangan murid. Ini dibuktikan dengan jumlah kes salah laku yang dilaporkan.
Berdasarkan maklumat rasmi oleh KPM pada tahun 2017, seramai 111,895 orang murid terlibat dengan salah laku disiplin. Daripada jumlah tersebut, 16,849 murid sekolah rendah dan 95,046 murid sekolah menengah di mana kes ponteng sekolah adalah isu utama dalam salah laku disiplin murid. Jelas statistik ini agak merisaukan dan ini melambangkan keruntuhan akhlak pelajar remaja pada tahap yang merunsingkan semua pihak. Mari kita lihat implikasi dan kesan apabila wujudnya masalah disiplin dan keruntuhan akhlak remaja. Pertama, ialah murid akan terlibat dengan gejala salah laku disiplin. Sebagai contoh, ponteng sekolah, buli, gangsterism dan merokok. Ini dibuktikan dan disokong oleh Buairah dan rakan-rakan pada tahun 2016. Buairah dan rakan-rakan 2016 juga menekankan bahawa murid atau remaja merupakan pelapis generasi masa hadapan yang akan mengekalkan sistem kemasyarakatan negara. Maka, sekiranya berlaku keruntuhan akhlak, ini semestinya merisaukan semua pihak kerana inilah generasi yang akan menjadi pemimpin masa akan datang. Yang ketiga, menurut Ahmad Fakih 2019 dan rakan-rakan, salah laku disiplin di sekolah tidak harus dipandang ringan kerana ia permulaan kepada salah laku yang lebih berat seperti kegiatan jenayah. Dalam memastikan bahawa hasrat, etika dan kerohanian dapat dicapai di bawah aspirasi murid, terdapat beberapa cabaran yang telah dikenal pasti. Pertama, perkembangan teknologi maklumat atau ICT. Perkembangan ini menyebabkan wujudnya dunia tanpa sepadan dan memungkinkan segala kemungkinan dan risiko sebagaimana dinyatakan oleh Ismail dan rakan-rakan pada 2020. Manakala Ahmad Fakih dan rakan-rakan 2019 pula menyatakan bahawa antara cabaran bagi menjadikan dan membentuk akhlak murid-murid ialah budaya di rumah dan didikan ibu bapa. Cabaran ketiga ialah kerjasama dan kefahaman pihak sekolah, ibu bapa dan komuniti sebagaimana dinyatakan oleh Nur Azmah Hamzah dan rakan-rakan 2018. Kerana tanpa kerjasama dan kefahaman, maka setiap pihak akan saling salah mempersalahi. Cabaran keempat ialah untuk mewujudkan guru yang mempunyai kompetensi yang baik, termasuklah pengetahuan, kemahiran, ciri-ciri peribadi dan personality traits sebagaimana dinyatakan oleh Syafiqah Salihah dan Tengku Sarina 2017. Manakala cabaran kelima ialah untuk menangani pengaruh rakan sebaya sebagaimana dinyatakan oleh Ahmad Fakih dan rakan-rakan 2019. Kerana kita memahami bahawa di sekolah, murid-murid lebih mempercayai rakan sebaya mereka sehingga memungkinkan mereka terlibat dengan salah laku disiplin. Berdasarkan beberapa cabaran yang telah dikenal pasti, berikut dikemukakan cadangan penyelesaian. Pertama, kawalan penggunaan gadget. Kawalan di sini bermaksud tempoh masa penggunaan, paparan yang boleh dilawati dan jenis permainan atau game yang boleh dimainkan oleh murid-murid. Kedua, kempen kesedaran. Kempen kesedaran ini bukan hanya melibatkan murid tetapi juga ibu bapa bagi mengenal pasti langkah-langkah yang boleh digunakan untuk memastikan penggunaan gadget tidak keterlaluan. Ketiga, memperkasa peranan PIBG, Persatuan Ibu Bapa dan Guru-Guru dan pelibatan ibu bapa dan komuniti iaitu PIBK. Peranan komuniti sangat penting bagi memastikan bahawa murid-murid atau anak-anak kita di luar kawasan sekolah juga mendapat perhatian. Keempat, ialah untuk mewujudkan atau melahirkan guru yang bersifat role model dan ikhlas dalam mendidik. Guru yang ikhlas dalam mendidik pastinya dapat menyentuh hati anak-anak ke arah menjadi insan yang lebih baik. Dan yang kelima, pelaksanaan program atau aktiviti yang dilaksanakan sama ada daripada sekolah, PPD atau JPN atau KPM hendaklah secara berterusan dan berimpak tinggi bagi memastikan bahawa tujuan dan objektif utama program itu tercapai. Berikut merupakan antara berita yang dilaporkan berkaitan etika dan kerohanian dan salah laku disiplin murid. Pertama, berlakunya tumbuk, angkat dan hempas guru. Jumlah kes disiplin murid di satu buah negeri iaitu di Negeri Sembilan. Yang ketiga, bagaimana pendidikan agama itu penting sebagai benteng remaja menolak budaya gangsterism.
dan sebenarnya remaja ataupun murid juga yang masih bersekolah terdedah dengan gejala dadah. Aspirasi yang terakhir adalah identiti nasional. Mengikut Kamus Pelajar edisi kedua, identiti bermaksud aspek-aspek tertentu yang menunjukkan sifat diri seseorang ataupun kepribadian. Ia juga merujuk kepada adat resam dan kesenian. Manakala nasional berkaitan dengan bangsa sendiri dan kebangsaan. Melalui aspirasi ini, murid diharapkan mempunyai perasaan tidak berbelah bahagi tentang identiti nasional dan berpegang teguh dengan prinsip rukun negara untuk memupuk perpaduan. Diharapkan juga murid pelbagai kaum belajar memahami perbezaan dan bertolak ansur serta saling menghormati orang lain. Antara isu yang wujud adalah perbezaan dari segi bahasa, agama, kepercayaan, tradisi dan budaya. Isu kedua pula adalah sistem sekolah vernakular menggugat teras perpaduan yang ingin dibina melalui pendidikan. Abdul Aziz Azmi et al. 2017. Implikasi dari isu ini adalah perpaduan dan kerjasama antara kaum yang tidak harmoni dan wujud perasaan tidak puas hati antara kaum. Abdul Aziz Azmi et al. 2017. Antara cabaran dalam mencapai aspirasi identiti nasional adalah tentangan kepada satu sistem pendidikan iaitu satu jenis sekolah sahaja dan ketidakfahaman budaya dan adat resam antara kaum yang berlainan. Cadangan dan penyelesaian bagi cabaran tersebut adalah perluasan konsep sekolah wawasan, memperkasakan pelaksanaan remote, penerapan nilai-nilai budaya dan warisan dalam aktiviti sekolah dan sokongan PIBK dalam pelaksanaan program berunsur perpaduan. Berikut adalah beberapa keratan akhbar dan juga surat berkeliling tentang pelaksanaan remote di sekolah. Berikut merupakan rujukan dan sumber bagi penghasilan pembentangan ini. Dengan itu berakhirlah pembentangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.